أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiada dengan alat lawannya lawan pekuasa ialah lemah. Mustahil ia Allah lemah, hanya wajib berpekuasa selama-lamanya. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani, dan kita masih lagi di dalam perbahasan sifat qudrah, yaitu sifat ma'ani yang pertama dibilang di dalam kitab ni ialah sifat qudrah. Arti qudrah tu ialah berkuasa, bukan berkuasa. Karena kalau berkuasa itu kena kepada amrun i'tibari, dia panggil perkara yang dikira-kira sungguh saja pada akal, tidak ada di dia. Sedangkan apa yang kita nak i'tiqad ialah satu sifat yang wujudiyah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi nak bagi gambaran kata diri sifat tu ada, lagi pula satu saja, itu Syekh Pak Da'i Mekah dia tajdid, dia buat pembaharuan terjemah sifat-sifat ma'ani itu diletak belaka dah. Qudrat pekuasa, iradat penentu, ilmu pengetahuan, hayat pehidup, sama pendengaran, basar penglihatan, kalam penutur atau pekata. Dia letak apa? Supaya makna yang kita i'tiqad dengan orang Arab faham dan orang Arab i'tiqad tu sama, iaitu sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Berkuasa ni ialah satu sifat. Kalau berkuasa satu sifat, pening tu duk pening ngaji sifat 20 tak payah maksud dah tu. Nah, berkuasa satu,
mendengar satu. Ha pening. Mendengar bukan satu, banyak. Melihat bukan satu, banyak. Berkata-kata bukan satu tu, ganda tu menunjuk banyak. Berkuasa banyak. Nah. Tu. Tapi sifatnya satu saja. Dah. Jadi kalau setakat kita iktikad Tuhan berkuasa, belum naik ke tahap Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi tu. Baru sama tarah dengan Mu'tazilah ya baru. Sebab Mu'tazilah pun kata Allahu Qadirun, Allah zat yang maha berkuasa. Tetapi kuasanya itu zatnya, tak ada sifat. Tu dah. Sebab tu Mu'tazilah tu digelar dengan Mu'attilah, satu kelompok yang mengkosongkan zat daripada sifat Allah, daripada sifat. Zat Allah yang kata tak ada sifat. Tu. Jadi kalau tak kata Tuhan lemah tu kafir terus nah, tak ada orang kata Tuhan lemah. Semua firaqil Islam, semua fuak-fuak yang berpecah di dalam akidah Islam pasti iktikad Allah berkuasa. Cuma berkuasa tu bagaimana? Hak tu jadi khilaf tu. Mu'tazilah kata Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Allah zat yang maha amat berkuasa, yang mana kuasanya itu ialah zatnya. Gitu je. Pasal tak ada sifat di zat Allah Taala. Kalau ada sifat, dia kata, adakah sifat Allah tu qadim atau hadis? Kalau hadis, nescaya mustahil kerana membawa zat Allah juga hadis baru. Kalau sifat-sifat Allah tu qadim, maka kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama'u, nescaya berbilang-bilanglah oleh benda yang qadim. Maka ta'addudul qudama' mustahil. Berbilang benda qadim itu mustahil dia kata. Tu Mu'tazilah. Lagi pula dalam Quran memang tidak ada Allah Ta'ala kata innallaha yattasifu bi sifatil qudrah. Tak ada itu. Memang tak ada. Itu hujah Mu'tazilah. Lalu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah jawab, di dalam Quran tu pengertian dalalah, benda kita, makna yang kita faham daripada Quran tu bukan semata-mata mutabaqah. Ada dilalah atau dalalah iltizamiyah, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun. Gitu dah. Jadi bila Allah Ta'ala kata zatnya zat yang maha amat berkuasa, fahamlah kita, ada sifat perkuasa di zat dia. Gitu lah. Bila orang tu kata, saya dengar belaka awak bercakap apa, bermakna dia tak pekak. Bila tak pekak, bermakna ada sifat pendengaran. Gitu. Kayak kita buat contoh sama. Kalau orang dia dengar orang mengopak ke dia, hidup nusuk kat belakang dengar. Mengopak ke aku je kat sini. Pak dia jeka. Cakap apa pasal aku ni? Sudah gelabah lah orang mengopak tu. Dia kata, "Dak, Tuan Haji, kami tak ada mengopak kami. Kami kata Tuan Haji handsome, segok padahal hidup opak berat dah, duk mengompak Dia katakan, "Mu tak usah buat mulut manis dengan aku. Aku dengar gapo? Aku dengar belaka dah apa hok mu cakap tadi. Apa hok mu mengopak aku tadi." Tu dia panggil gaya bahasa orang bercakap. Dia tak kata, "Tak usah buat mulut manis dengan aku lah. Aku ni ada sifat pendengaran." Kalau bercakap gitu pelik orang. Pasal apa mu ada sifat pendengaran? Kami pun ada sifat pendengaran. Dia tak bercakap gitu. Qaulan baligha, perkataan yang memasukkan di dalam jiwa mustami'in pendengar. Dia kata, aku dengar belaka lah. Aku dengar belaka. Secara ilmiahnya, bila kita dengar orang kata, saya dengar belaka dah apa awak mengopak tadi, kita akan faham dua. Mana? Pertama, maknanya dia tak pekak. Betul tak? Pasal dia kata dia dengar. Bila kata dia tak pekak, bermakna ada sifat pendengaran. Itu lazim. Lazim daripada tak pekak, pasti ada sifat pendengaran. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah. Secara automatik faham seperti itu. Nanti tunggu Quran sebut yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal haya was sama' wal basar wal
Tak jumpa lah. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Wallahu bikulli syai'in alim. Innallaha ahata bikulli syai'in ilma. Wallahu alimun bidzatis sudur. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa huwas samiul basir. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamahu rabbuhu. Ikutlah. Itu maknanya kita faham dengan secara lazim. Lazim ni makna mesti, automatik, pasti dah begitu. Kalau bahasa orang kata orang bertanya panggil tikai turut. Tikam turut. Bila kata aku dengar, mana tak pekak. Bila tak pekak, pasti ada pendengaran. Gitu. Tapi kalau tidak mendengar, itu bukan pekak. Tidak lazim kata tidak mendengar itu pekak. Tak mendengar boleh jadi tidur. Sebab tu mendengar lawannya tidak mendengar, bukan mendengar lawannya pekak. Ya beza tu. Sebab tu terjemuh hak tepatnya letak pe. Ni. Pekuasa. Gitu dah. Supaya memberi makna ada. Diri sifat tu ada. Setara mana ada? Lau kushifa 'annal hijabu, kalau Allah buka hijab, buka dinding maknawi ni. Kita dengan Allah ni seolah-olahnya ada dinding, ada tirai, ada hijab. Tapi bukan hijab hissi, bukan dinding yang nampak tengok, maknawi, tak nampak. Kalau Allah buka, la ra'ainaha, pasti kita dapat nampak. Nampak apa? Nampak zat Allah dan sifat-sifat wujudiyah yang ada di zat Allah. Pasal zat Allah ada, sifat-sifat ada, di zat Allah pun ada. Kullu maujudin yasihu an yura. Tiap-tiap yang ada itu sah untuk dinampak, walaupun kita tak dapat nampak. Jadi bila sebut kata ru'yatullah, lihat Allah, itu nak dengan makna nampak. Faham dah? Nampak Allah. Bukan nak dengan makna lihat, sebut lihat, tapi naknya nampak. Dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut sebab bagi nampak, tapi naknya barang yang hasil daripada nak lihat. Sebutnya lihat, tapi gapo hak hasil daripada lihat? Nampak secara adat. Secara adatnya bila kita lihat, adatnya nampak. Tapi ada benda yang kita lihat tak nampak. Ada. Kita duk ulang semua. Naik kereta degung masuk lubang. Bini kata, abang tak nampak kau. Abang tak tengok kau lubang depan. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Kenapa ya tu? Sayyidina Umar duk khutbah Jumaat di mimbar Masjid Nabawi, tak lihat pun tentera Islam di belakang nak kena kejar di tentera kafir. Tapi Allah bagi nampak dengan tak perlu tengok. Nak kata ya nak? Ada duduk depan Sayyidina Umar kah? Ada. Tapi Allah buka hijab, nampak tanpa perlu tengok. Ya Sariyah Jabal, hei tentera, naik ke bukit. Tu dia panggil nampak tu kurniaan Allah. Jadi tak ada pelik ru'yatullah, boleh nampak Allah akhirat esok. Nampak Tuhan kuk mata, bukan tengok ngabuti mata. Tu lagu tu dah. Orang duk pening sebab masalah ru'yatullah ni pecah belah banyaklah dalam Islam ni. Mu'tazilah, Jahmiyah, Falasifah kata tak boleh lihat Allah. Pasal bila melihat mesti duduk di depan. Allah tidak seperti makhluk, tidak bertempat, tidak memenuhi ruang, tidak berjihah, tidak bersudut. Kalau boleh lihat Tuhan mesti bersudut. Allah di mana? Ilik kiri kamu. Semua paling. Oh ni Allah. Siap. Allah di mana? Ada tu belakang kamu, paling. Oh, tu bukan bersudut tu, berjihad. Lazim daripada berjihad bertempat mana? Memenuhi ruang. Mana Allah Taala mengambil qadran faragh. Na'udzubillah min zalik. Tuhan mengambil qadar
yang meneluhkan zat dia, memenuhi ruang tu. Ni ruang kosong ni macam jam. Tu dia penuh ruang. Kita akan nampak kipas. Tu. Dia sepok angin tu, dia memenuhi ruang tersebut. Kalau gitu Tuhan seperti makhluk. Tak boleh lihat Tuhan. Lepas Tuhan kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah ila ni'mati rabbiha nazirah. Kepada nikmat Tuhan kita akan nampak. Sebab tu muka orang mukmin tu jadi putih berseri-seri. Kata siapa? Mu'tazilah. Tu dia panggil ghulu fit tanzih, melampau pada menyucikan Allah sehingga nafi dapat ru'yatullah. Itu satu kelompok. Satu kelompok lagi kata bolehlah lihat Allah, apa masalahnya? Lihat macam mana? Ini. Macam kita lihat makhluk ni. Apa ada masalah kalau Tuhan bertempat? Tak ada masalah. Allah berkuasa menciptakan zatnya untuk masuk dalam syurga, masuk dalam bilik orang tu. Hak ni pun sesak juga. Faham tak? Ni orang panggil terlampau ghulu fil isbat. Ahlus sunnah wal jamaah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik kerja tu di tengah-tengah. Tanzih dan isbat dengan qadar yang disebut oleh syarak, yang makul dengan akal. Itu dah. Mana? Iaitu lihat Allah dengan makna nampak Allah. Tak semesti kena melihat. Bukan kata tu imam pergi ketuk pintu syurga Tok Bilal. Buat apa Tok Bilal weh? Tahulah boring kata duk main bidadari. Mari je tengok Allah. Bukan gitu. Di syurga mana pun kalau Allah nak bagi menu yang paling lazat dalam syurga iaitu ru'yatullah, Allah bagi. Tak perlu pergi ke mana-mana tapi bukan semua orang dapat senantiasa mengikut qadar makrifat dia kepada Allah di dunia ni. Tapi kalau dapat hatta tansa'ani ni'ami, lupa segala nikmat-nikmat yang lain. Yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasri. Melihatlah oleh orang mukmin akan Allah tanpa ada kaifiat, tanpa boleh disakat, dibatas. Hatta tansa'ani ni'ami, sehingga lupa segala nikmat yang lain. Boleh sedap sekali tu. Maka sebab tu faya khusrana ahlal mu'tazili, maka ruginya kelompok Mu'tazilah pasal dia ingkar dapat nampak Allah. Nampak Allah bukan lihat. Lepas tu sebut lihat Allah, sebut sabab tapi nak musabab. Biasa cakap gitu. Tu kata gimana makan? Kawan kenyang dah. Orang tak ajak pergi kenyang, orang ajak pergi makan, betul tak? Biasa kita bercakap gitu. Kita bercakap pun ada. Mari pergi makan, lapar ni. Kawan kenyang dah. Kawan tak ajak dia mau pergi kenyang, kawan ajak dia mau pergi makan. Pasal apa dia mau jawab pergi kenyang? Tu dia panggil sebut musabab tapi naknya sabab. Gitu pula. Sebut kenyang tapi naknya makan dah. Sebab makan tu makan itu sabab, kenyang itu musabab. Hasil daripada kita makan pada adatnya dapat kenyang. Gitu Jadi sebut musabab naknya sabab. Sebut sabab naknya musabab. Biasa tu cakapan gitu. Naknya kalau kita mengaji, kalau tak mengaji duk pening situ. Lagu tu dah. Habis itu. Jadi tak ada pelik Nabi Muhammad SAW ni masuk bulan Rejab lah. Malam Mi'raj Allah kurniakan satu-satunya Nabi yang mampu nampak zat Allah ketika mana hayat di dunia, Nabi kita Muhammad SAW. Ru'yatullah, nampak Allah. Bukan Allah duduk di langit dah. Tepat Allah nak kurniakan Nabi dapat nampak zat Allah di langit. Bukan Allah di langit. Nabi Musa bercakap dengan Allah di mana? Di Turus Saina. Bukan Allah di Turus Saina, tapi Allah buka hijab, Nabi Musa dapat mukalamah dengan Allah di Turus Saina, di Muqaddas itu. Bukan Allah duduk situ, bukan. Allah tak tepatlah. Itu lagu tu dah. Tapi Nabi Musa tak dapat. Tak dapat. Pasal hak tu khususiyah untuk Nabi kita Muhammad sahaja sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak dapat, ulama boleh ambil istinbat
daripada perbuatan Nabi Musa minta dengan Allah. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala Nabi Musa sampai ke tempat miqat kami, lalu berkatalah oleh Allah akan Musa setengah daripada apa yang Musa alaihi salam minta dengan Allah Taala, arini anzur ilaika. Hei Tuhan, beri kepada aku dapat tengok, dapat lihat, yakni dapat nampak zat kamu. Tuhan kata qala lan tarani, mun tak dapat nampak ai fid dunya. Karena hak ni sifat taruh untuk Nabi Muhammad kasih Tuhan. Nah, walakin unzur ilal jabal. Kata tapi, tu nak kata harus. Nah, dalil pertamanya Nabi Musa minta itu harus pada akal. Kalau benda tu mustahil pada akal, tentu Nabi Musa tak akan minta. Nah, takkan Nabi Musa jahil hukum akal. Nah, kita lebih alim pada Nabi Musa gitu. Dah. Lagi pula Tuhan kata, unzur ilal jabal. Mu tengok pada bukit terus saya nak. Fa inistaqarra makanahu fasawfa taran. Kalau bukit itu nanti tetap tidak berguncang, tidak bergerak, maka selagi mu dapat nampak zat aku. Maka ulama kata ta'liqu syai' bil jaizi jaizun, menggantungkan sesuatu dengan perkara yang harus. Mana? Tuhan ta'liq, Tuhan gantungkan dapat nampak zat Tuhan dengan tetap bukit. Jadi bukit tetap, bukit bergoncang, gerak dan diam bukit harus. Harus bukit diam, sekarang diam. Satu masa kalau Tuhan nak bergerak ke bukit, gugu gepo, wutuh, kau tak nak wutuh itu kan? Harus, tak ada pelik. Jadi ta'liqu syai' bil jaiz jaizun. Tuhan gantungkan ru'yatullah dengan gerak diam bukit. Gerak diam bukit ni harus. Maka ru'yatullah juga ialah harus. Itu cara ulama kita ahli sunnah wal jamaah faham. Habis itu. Jadi bukan duk tengok, oh ni Tuhan contoh. Ni nak ke lagu mana mulanya? Oh bulat gini, putih gini. Hei bukan. Nah, bila hasrin wala kaifi. Tanpa sakatan, tanpa kaifiat. Yakin wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Yakinlah hai saudara, dapat nampak zat Allah mana di dalam syurga tanpa batasan, tanpa kaifiat. Tengok gini kau duduk judu sudah dah. Ada pihak Nabi kata satarawna rabbakum kama apa raaitumul qamar, sebagaimana kalian raaitumul qamar lailatal badr, sebagaimana kalian melihat akan bulan pada malam badar, pada malam purnama. Itu bukan Allah, bukan Nabi tasbih tanzir bandingkan Allah supaya bulat gota cerah bulat, bukan. Itu pada pihak idah terang nyata jelas. Bulan purnama kita tengok jelas dah, jelas. Nah, bukan Tuhan Nabi nak kata, mu tengok Tuhan supaya tengok bulan bulat Tuhan pun bulat gitu. Bulan duk atas, Tuhan duk atas gitu tu pakai belenggok tengok. Bukan. Hadis tu ulama syarah nak menunjuk kata bahawasanya terang nyata jelas. Nah, tu orang panggil bandingan pada pihak idah, pada pihak itidah, pada pihak jelas aja, tak tersembunyi. Gitu. Tapi bukan pada pihak bentuk sudut atas bawah. Bukan pihak tu, bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Habis. Jadi apa hak antara perkara hak ada di zat Allah Taala kudrat. Kudrat dapat apa? Sebab wujudiyah ada. Itu dah. Maka sebab tu terjemahan yang tepat, kudrat ertinya berkuasa, bukan berkuasa. Berkuasa tu hijau sifat berkuasa. Nah, bila kata Tuhan bersifat dengan berkuasa, Tuhan maha berkuasa. Mengada, meniada. Maka berkuasa ni banyak. Nah,
Nih, Tuhan berkuasa, buat langit, buat bumi, buat apa hijau, segala apa berlaku ni. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi seperti langit 7 lapis bumi, dan barang antara langit dengan bumi hijau ada ni. Hujan, panas, kemarau, banjir, gempa bumi, tsunami, suka, duka, kaya, miskin, apa saja. Hijau itu Tuhan belaka. Wa yatanazzalul amru bainahun. Apa hikmahnya? Lita'lamu, supaya kalian tu ma'rifat, tahu, i'tiqad dalam hati annallaha ala kulli syai'in qadirun, akan bahawa sesungguhnya Allah atas tiap-tiap makhluk ni dialah zat yang maha amat berkuasa. Automatik kita faham. Oh, berarti dia tak lemah. Bermakna ada sifat berkuasa di zat dia. Tu dah tu ni. Ai zatun muttasifatun bil qudrati. Gitu. Kalau gitu sambungnya hari ni. Dan tiada dengan alat. Dua boleh faham. Berkuasa tu bukan alat. Satu. Berkuasa tu bukan alat. Takut kita duk kata, kalau gitu penyapu, penyelok, penyebok, penyangkul ke apa ke? Pepel ke tu? Kalau gitu berkuasa, alat lah ni. Tuhan guna alat nama berkuasa nak buat makhluk ni. Hei, tidak. Alat benda hak asing daripada zat. Betul tak? Orang tu kerja cleaner. Apa cleaner? Penyapu lah. Menyapu, menyuci. Adakah 24 jam tu penyapu, penyodok, gapo duk lekat atas tubuh, atas belakang dia? Nak makan, nak berak, nak tidur pun. Ni mesti cleaner. Apa? Tu penyapu, penyodok, pengemok, habis semua lekat atas belakang dia. Tak boleh nak pisah. Gitu ke? Dak. Nah, alat ni benda hak boleh pisah Nah, sudah kerja ki sifat lester. Bukan duk lekat tubuh gitu. Itu alat. Ada pun sifat ni bukan alat. Sifat ni hak ada di zat. Maqama bizat atau maqama bil mausuf. Barang yang ada di zat, ada di diri yang bersifat tadi. Tapi dia bukan zat. La hiya huwa. Dia bukan zat. Sifat ni bukan zat. Sifat-sifat, zat-zat. Tapi wala hiya ghairuhu. Tapi dia tak boleh berpisah daripada zat. Faham tak tu Contoh rambut kita lah. Rambut warna hitam. Mana sifat, mana zat? Rambut tu zat, hitam tu sifat. Adakah hitam tu rambut? Bukan. Kalau tiap-tiap hitam tu rambut, ni rambut ke kita? Tiap-tiap hitam bukan rambut. Hitam tu sifat. Atau dipanggil juga arak. Kalau makhluk boleh panggil arak. Allah tak boleh panggil arak. Panggil sifat saja. Benda hak baru kedatangan. Hitam bukan rambut. Tapi hitam yang ada di rambut tak boleh pisah ketika mana dia ada di rambut. Tak boleh. Kita puas wanita ambil soyak letak atas meja. Nak bawa rambut saja boleh? Tak boleh. Hitam yang ada di rambut tu ya sekali. Bawa sekali dah. Tapi adakah dia rambut? Bukan. Dia warna. Alwan. Arak. Sifat. Bukti mana bukti? Tu. Ubel. Keduk beranak mula baby tu ubel dah. Dah. Hitam dulu rambut. Betul tak? Pas ke mana hitam lagi? Mari putih pula dah. Tu nak kata hitam, putih, merah itu bukan zat, itu sifat. Tu buah putih dia pun ambil inai, cak semua merah pula dah. Pas mana pula putih tu lagi? Tu nak kata sifat dengan zat. Dah. Jadi kudrat ni sifat yang ada di zat. Tak boleh cerai tangan. Tak boleh. Adapun arak boleh.
boleh bercerai tangga. Itu. Jadi pertama, pekuasa tu bukan alat. Kenapa bukan penyapu, penyodok, penyangkul, penyelok, pengunci, bukan. Walau ada pe juga, hak tu alat. Hak ni sifat. Macam pendengaran lah. Itu bukan alat, sifat. Nah. Yang keduanya boleh dipahami juga dan tiada dengan alat apa? Allah Ta'ala meniadakan makhluk. Oleh kerana Allah bersifat dengan sifat kudrat, artinya berkuasa, sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah, satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala adanya, lagi kekal selama-lamanya, ada di zat Allah Ta'ala. Dia mengada dan meniadakan makhluk ni, menjadi, menghapus, mencipta, memati, menghidup, mengangkat, menjatuh, memberi, menegah, menyehat, menyakit. Iyalah kau tu. Adakah dengan menggunakan alat? Tidak. Lepas tu dengan sifat berkuasa tu dah. Bukan berkuasa tu guna macam kita. Kita ada kudrat dengan makna ring. Tapi tak ada orang buat kerja nak nyapu sapah tu pergi sapu dengan ring dia. Gitu. Dah. Nak nyapu sapah ambil penyapu, alat. Betul tak? Nak nyaku, ada orang duk gali dengan ni. Tak ada. Saya tak apa, sabar tak apa. Saya ada kudrat. Biar saya gali. Gali ke mana? Pakai ni kudrat saya ada. Bodoh nama dia. Lepas tu guna alat penyaku. Pala ni lambat kalau guna penyaku. Nak tanah, nak korek lubang kubur, guna kereta sodok lalu, borak gau. Siap sama sedah. Alat dah, alat. Pasal apa tu? Pasal kudrat kita bukan menjadi. Itu dah. Kudrat kita hanya sebatas usaha, dia panggil usaha. Kudrat kita, ring kita ni sebatas kasab waliktisab. Usaha baik, usaha buruk. Tahama kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usahaan yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Kudrat kita hanya sebatas usaha. Apa usaha? Yakni berlaku perbuatan tu di tubuh kita, di diri kita, sehingga boleh kita sandarkan perbuatan tu perbuatan kita. Buat apa tu? Duk mengajar. Buat apa tu? Duk mengaji. Buat apa tu? Duk makan. Dan buat apa ni? Minum air. Buat apa tu? Duk nyaku. Dan buat jogging. Dan buat apa tu? Duduk apa? Duk saja. Ya juga dah tu ni. Ikut boleh sandar. Duk makan, duk minum, duk mengaji, duk baca. Boleh kecek gitu. Itu hikmat ada usaha. Lagi pula sah dibalah pahala dan dosa. Sah. Pasal ada usaha tadi. Tapi hakikat yang menjadi Allah. Gitu. Hakikat yang meluluskan perbuatan itu terjadi, menjadikan perbuatan tersebut dengan secara mubasyarah, itu semata-mata kudratillah. Itulah. Tanpa kudratillah, walau bagaimana kita nak usaha angkat kelopak mata ni yang paling ringan ada di tubuh kita, tak terangkat. Walaupun kita nak, ada iradat, ada iradat. Mana iradat kita memilih untuk angkat kelopak mata. Dia sakit di hospital, pejam mata, sedar tu tak koma. Mata. Tiba-tiba kawan-kawan lama mari daripada tadika lagi mari sini. Kawan-kawan lama daripada tadika kira pakak mari ziarah. Bini dia kata, "Abang, buka mata ni weh, tengok siapa mari ziarah ni." Saya abang dia satu, dia dua, mari berapa? Lama nak tengoklah dia muka kawan dia jadi macam mana dah. Berkeduk macam dia ke macam mana? Dia tu Allah lah, dia kata, nak tengok tapi tak boleh nak buka. No. Ada pilih. Usaha dah nak akak kelopak mata. Usaha.
Tapi terangkat dak kelopak mata tu tanpa kudrat Allah, tak akan terangkat. Tu bukti jelas kata bahawasanya apa yang berlaku ni ialah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu daripada tak ada kepada ada, dan begitu juga perbuatan-perbuatan kamu amalkan, kamu yang kerjakan, aku yang menjadikan. Itulah kira. Di sini timbul dua kelompok. Mana? Satunya dipanggil Jabriyah, puak Jabriyah. Orang kita panggil Jabariyah. Jabriyah atau lebih tepat Jabriyah. Satu lagi dipanggil Qadariyah. Bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tu tarekat tasawuf Syekh Qadir Jailani. Jangan bertukar jangan. Qadariyah. Mana? Qadariyah kata perbuatan yang kita nak, kita pilih. Nah, itu kitalah yang menjadikan perbuatan tersebut. Pasal Allah sudah bagi kepada kita kudrat. Kudrat kita lah mampu menjadi, mencipta apa saja yang kita nak. Tu sesak tak? Sesak tu. Sesak tu. Jangan main-main. Ada ulama dulu berpegang gitu. Antaranya Imam Zamakhsyari. Ulama tu alim ilmu balaghah. Hingga tafsir dia Kasyaf jadi rujukan dalam ilmu balaghah sampai sekarang. Di awal-awal dia berfahaman Qadariyah. Ulama tu tuan guru lah kalau kita kan. Tapi bukan tuan guru macam kita lah. Alim lah, alim sungguh. Tapi di awalnya akidahnya terpleset. Takdir Allah Ta'ala sayang ke dia, kahwin dia dengan istrinya berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bini dia fikir, macam mana nak bagi suami aku ni sedar akidah dia tu sesat, tak kufur lagi, sesat baru. Tapi ada ulama mengkufurkan, wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa i'tiqad makhluk dapat memberi kesan dengan kuwah, kudrat, kekuatan yang Allah berikan kepada dia, maka akidah tersebut bid'ah, dalalah. Jangan kita ikut. Kufurnya khilaf. Ulama Maturidiyah kafir. Kata kafir sampai tengok itu. Dia keras sikit. Tapi kau tu marjuh. Kau yang kuat kata tak kufur lagi. Sebab dia masih kata Allah yang menjadikan kudrat di dia. Bila Allah bui pada kita kudrat, kita lah. Tu silap tu. Allah bagi kudrat kepada nasi, mampu bagi kenyang. Allah bagi kudrat pada Panadol, mampu bagi sehat. Itu sesat tu. Jadi bini dia nak dakwah. Malam pertama bini dia kata, "Abah, ini malam kan malam pertama." Kalau ibadat. Ibadat tu dengan isteri tu ibadat. Ibadat yang paling seronok tu. Kalau malam ni kita ibadat 100 round, apa pendapat abang? Beres. Imam sama kata boleh 100 round pun 100 round. Bila kena 4 round macam kain buruk dah. Letih dia Imam Syari. Baru 4 round. Bini dia kata baru 4 round. Ada 90 round lagi ni. Tadi abang kata no 100 round mana ni? No, dia kata tapi kat Allah tak agak. Tak agak dah penat. Bukan abang ngajar di masjid, duk ajar orang kampung, duk ajar masyarakat. Apa yang kita nak mesti kita boleh. Kita pasti boleh. Malaysia boleh. Pasal Tuhan bagi dah kederak di kita, takkan kita tak boleh buat? Kita ada kudrat kan? Setok suami dia. Iya juga dia ni. Aku nak 100 round tapi tak boleh buat dah weh. Setakat 4 aja. Tak naik dah. Tak cakap agak dah. Tak naik dah, tak agak dah. Macam kain buruk dah jadi. Rupa-rupanya silap. Apa yang kita nak boleh tentu dapat. Sebab bukan kudrat kita yang menjadi. Sebatas usaha saja kudrat kita.
kudrat yang menjadi betul ijad wal i'dam, huwallahu ahad. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia, melainkan hanya Allah Taala satu-satunya. Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Tobat dia daripada fahaman qadariyah. Itu qadariyah. Kita belaka. Qadariyah kita belaka. Satu lagi Jabriyah dia panggil. Jabriyah ni lawan hak tadi. Kalau qadariyah kita belaka, Jabriyah Tuhan belaka. Tuhan belaka. Kita hanya seperti daun yang ditiup oleh angin. Kapas yang ditiup oleh angin. Nah, kemana angin bertiup, ke sanalah dia berpupuk pergi. Tak ada kudrat, tak ada iradat untuk ikhtiar dan untuk usaha. Semuanya Allah belaka. Ni bahaya ni. Silap jadi kufur bila menghalalkan benda yang haram. Haram ni zina ni. Mana ada haram? Allah yang menggerak tubuh saya ni. Saya tak boleh nak pilih. Saya tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Nah, kafir tak dia kata? Kafir apabila menghalalkan benda yang haram. Ni nak minum air. Kata, haram tu. Mana ada haram? Bukan tangan saya, bukan saya yang menggerakkan tangan saya ni. Allah, awak tengok ni. Allah yang menggerakkan. Allah yang membuat tangan saya pegang. Allah yang menggerakkan botol arak ni dekat mulut saya. Allah yang mengangarkan mulut saya. Gok ya minum arak. Mana ada haram? Semuanya Allah belaka. Hak tu jadi kafir tu. Kelompok ni nak berdebat tak payah. Bagi penapa, ping tak apa. Bawa tumbuk atas muka. Kalau dia marah tu, jangan marah. Saya pun seperti awak juga. Tak ada kudrat dan iradah. Bukan saya nak gocoh muka awak tadi. Allah yang menggerakkan tangan saya belebok atas muka awak. Jadi awak marah kepada Allah. Boleh? Tahu pula dia nak marah ke orang. Itu sesaknya puak Jabriyah. Akidah ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Iaitu kudrat kita usaha, kudrat Allah menjadi. Iradah kita memilih, iradah Allah menentu. Gitu dah. Itu dah. Tu. Kita ni dikira sebagai apa? Mukhtaran zahiran, majburan batinan. Pada zahirnya diberi bebas untuk memilih dan berusaha. Tapi pada batin hakikatnya juga kita dikerasi oleh Allah Ta'ala. Nah. Kalau qadariyah, kita tu mukhtaran zahiran wa batinan. Kita yang memilih dan kita yang membuat pada zahir dan batin. Kalau Jabriyah, kita tu majburan zahiran wa batinan. Pada zahir, pada batin, semuanya Allah. Tak ada kita-kita. Itu dah beza tu. Tu ingat baik. Habis situ. Ada 2 minit lagi. Nah. Ini insya berhenti dah. Tak tahu buat apa. Jadi ada kenduri ke apa kan? Kita berhenti awal. Lawannya. Lawan ni makna hak tak boleh beri pun sekali dengan dia. Itu makna lawan. Bukan makna gocoh lawan ni. Bukan makna tomoy, sparring bukan. Lawan ni makna hak tak boleh beri pun sekali dengan kudrat. Gitu. Hak tak boleh beri pun sekali dengan perkuasa. Lemah. Lemah. Tu dah tu ni. Dhaif. Lawan bagi kudratun dhaifun. Kalau Tuhan lemah, bagaimana nak buat makhluk ni? Tak boleh buat. Jepun hak gagah kata duk boleh reka robot. Robot bukan hak asli. Sebelah sayap lalat atau nyamuk pun tak mampu buat yang original. Kalau lemah. Jangan langit bumi ni. Jangan cakrawala ni. Maka tentu tidak Tuhan lemah. Tentu tidak. Itu mana mustahil ia Allah lemah. Mana tentu tidak ia Allah lemah. Mustahil dengan mana istihalah. Hanya wajib, mana wajib pada akal. Hanya mesti pada akal kita. Kita i'tikad dalam hati kita. Allah bersifat berkuasa selama-lamanya. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula.
dalil. Dalil ni. Adapun tanda kuasa Allah itu ialah sekalian makhluk ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.